مصطفى مصطفى متبعون للصفا. Akhlak di dalam Islam, memaafkan adalah sebahagian daripada akhlak dalam Islam, ya. Akhlak dalam Islam, akhlak dalam Islam ianya terbina di atas akidah, ya. Dia terbina di atas akidah dan tauhid, ya. Akhlak dalam Islam ni dia bukan sekadar etika seperti mana yang disebut oleh orang barat, ya. Etika ataupun moral semata-mata. Tidak. Akhlak di dalam Islam ini ianya terbina di atas akidah dan tauhid. Itu konsep akhlak di dalam Islam. Maka memaafkan orang lain dia adalah termasuk daripada akhlak yang mulia di dalam Islam. Dan apabila ia tergolong daripada kategori akhlak, maka akhlak di dalam Islam terbina ataupun berpaksi atau bertunjang kepada akidah dan tauhid. Apa maksud akhlak? Akhlak adalah bertunjang kepada akidah ataupun ataupun dengan arti kata yang lain, akhlak berpaksi kepada tauhid. Apa maksud? Maksudnya akidah kita itu terbina di atas pertama sekali kepercayaan kita kepada Allah SWT, keimanan kita kepada Allah SWT, keimanan kepada Allah satu-satu zatnya yang memiliki wujud yang hakiki. Perbuatannya sahajalah yang menggerakkan segala-galanya di alam ini. Jadi kalau ada orang yang datang menyakiti kita, sebenarnya itu Allah SWT yang datangkan kepada kita untuk menguji kita. Itu adalah perbuatan Allah. Adapun orang yang menyakiti kita dan mengganggu kita, ya, dia akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sebagai manusia, secara individu sendiri, kita perlu melihat bahawa apa saja yang datang daripada apa yang datang sahaja di sekeliling kita di alam dunia ini, ianya didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja situasi yang datang dalam hidup kita, apa saja isu yang datang dalam hidup kita, yang datangkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun isu itu datang dengan perantaraan si fulan, masalah dan problem itu datang dengan perantaraan si fulan, ataupun gangguan itu datang daripada si fulan, ya, si fulan itu hanyalah sebagai perantaraan saja. Hakikat yang sebenarnya yang datangkan ujian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita melihat segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ kita akan mudah memaafkan orang lain. Kita tak mudah membenci orang lain. Walaupun orang lain mengeji kita, menghentam kita, dia buat kita macam-macam dan sebagainya, dan kita tak pernah buat dia, kita tak pernah mengata dia, tapi dia mengata kita, ya. Maka apabila kita tahu bahawa semuanya ini adalah perbuatan Allah, kita berada dalam lautan perbuatan Allah, itulah tauhid, itulah akidah yang asasnya adalah tauhid yang kukuh. Tauhid maksudnya mengesakan Allah. Maksudnya kita nampak alam ini dalam kerangka keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat segala yang berlaku di alam ini dalam kerangka keesaan Allah, dalam kerangka ketunggalan Allah, dalam kerangka ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid. Maka apabila hati kita memandang bahawa segala-galanya adalah perbuatan Allah, lautan perbuatan Allah, seperti mana Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, laisa fil wujudi illallah wa af'aluhu, tidak ada yang wujud melainkan Allah dan perbuatannya. Yang wujud hakiki Allah dan perbuatannya. Alam ini adalah kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesan perbuatan Allah ni dia berangkai dengan perbuatan Allah Taala itu sendiri, bertakluk dengan perbuatan Allah Taala itu sendiri, dan perbuatan itu bertakluk pula dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat-sifat Allah itu bertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin kita dapat lihat alam ini adalah segalanya lautan perbuatan Allah, itu ilmu tauhid. Maka semakin ianya sejati dan sebati dalam jiwa kita, semakin mudah kita memaafkan orang lain. Tidak mudah untuk kita nak membenci orang lain, tidak mudah untuk kita maki hamun orang lain, tidak mudah kita sumpah serana orang lain, tidak mudah kita mencarut, tidak mudah kita mengeluarkan kata-kata yang nista, yang keji terhadap orang lain, tidak mudah untuk kita membalas keburukan orang lain dengan keburukan, ya. Kerana apabila kita dah faham segalanya adalah lautan perbuatan Allah SWT, maka kita lakukan dengan cara yang terbaik. Kita respon dan berinteraksi dengan situasi yang datang dalam hidup kita dengan cara yang terbaik.
kita menjadi seolah-olah melihat Allah. Kita menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah. Ya. Kerana itu saya sedang menyiapkan sebuah buku, penerbitan sebuah buku, iaitu solat seolah-olah melihat Allah. Yang mana dalam buku ini saya bincangkan apakah dimaksudkan dengan menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah. Dan insya-Allah buku itu akan siap cetakannya pada bulan 8 bulan depan insya-Allah. Sekarang ni kita sedang buat finalize beberapa perkara sebelum pencetakan dibuat, dan insya-Allah dalam penghujung bulan depan cetakan buku itu siap. Pada anda yang ingin buat pratempah, anda boleh lihat saya ada kongsi link saya ada kongsi link di bahagian komen. Siapa yang nak buat pratempah kepada buku tersebut, insya-Allah boleh tekan link di situ. Ya. Walhasil, apabila kita menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melihat alam ini dengan penuh keindahan. Walaupun ianya suatu bentuk kesusahan yang datang kepada kita, walaupun suatu bentuk ujian dan dugaan yang datang dalam hidup kita, akan tetapi kita dapat memandangnya dengan penuh ketenangan. Kita menerima apa yang datang daripada Allah dalam hidup kita, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kita mempunyai hati yang penuh redha, penuh puas hati, penuh cukup rasa cukup sangat apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita merasa cukup, kita merasa puas hati, kita satisfied, kita rasa redha, kita rasa tenang, kita rasa damai. Ya. Sebab apa saja yang berlaku pada kita, Allah yang takdirkan. Kalau kita selalu merungut dan bersungut, takut-takut seolah-olah kita ini sedang mempertikaikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita tak puas hati apa yang Allah tetapkan untuk kita. Padahal apa yang datang dalam hidup kita, itulah Allah tetapkan untuk kita. Dan kita perlu berusaha untuk memperbaiki keadaan itu daripada masa ke semasa. Akan tetapi dengan hati yang reda dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang penuh dengan gembira dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak merasa grumpy, tidak merasa marah, tidak berasa berasa resentment dengan apa yang berlaku, tidak merasa angry, tidak grouchy dengan apa yang berlaku. Tetapi hati itu sentiasa tenang. Seperti kata Maulana Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah, mengatakan, aku suka dengan setiap permasalahan yang datang dalam hidupku kerana aku kenal siapa yang datangkan permasalahan itu, bahawa yang datangkan itu adalah yang maha cinta, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segala-galanya. Maka apabila dia datangkan problem, trouble, permasalahan dalam hidupku, maka ia datang dengan cintanya, dengan sifat cintanya yang bijaksana, yang mengetahui apa yang terbaik untuk diriku. Maka tatkala aku mengenal kebijaksanaan dan kerahiman, kasih sayang zat yang mendatangkan problem dalam hidupku, maka aku bercinta dengan setiap problem yang datang hidupku. Aku menghargainya, aku mengucapkan ahlan wa sahlan pada setiap ujian dan dugaan yang datang dalam hidupku. Tapi dalam masa yang sama, Maulana Rumi juga sebagai adabnya dengan Allah SWT, dia juga cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila ini berjaya diselesaikan pun di situ pun tambah lagi pengenalannya kepada Allah SWT. Jadi musibah yang datang kepada kita ini biar dia jadi alat untuk kita semakin mengenal Allah SWT. Jangan biarkan musibah itu jadi 2 kali ganda musibah. Apa maksudnya? Pertama, ia datang dalam bentuk musibah yang menyusahkan kita. Yang kedua, kita tak ambil musibah itu sebagai peningkatan kepada Allah, tapi menjadikan kita lebih merudum iman kita dengan kita boleh jadi mempertikaikan Allah SWT, banyak merungut, banyak komplain, banyak bersungut, banyak berkeluh kesah dan sebagainya, banyak tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala aturkan untuk dia, apa yang Allah Ta'ala susunkan untuk dia. Dia rasa macam Allah ni tak adil dan sebagainya. Dan itu semua menjejaskan lagi hubungan dia dengan Allah SWT. Jadi itu musibah yang lebih besar daripada problem dunia itu sendiri. Merasakan Allah SWT itu lebih, merasakan Allah Ta'ala tidak adil dalam mengatur takdir hidup dia. Itu musibah yang lebih besar lagi. Jadi musibah tu dah jadi 2 kali ganda musibah. Yang mana musibah kedua tadi lebih besar daripada problem itu sendiri. Jadi biarlah problem kita itu jadi hadiah daripada Allah SWT untuk kita, untuk meningkat keimanan kita kepada Allah SWT. Lalu ujian itu menjadi sesuatu yang indah buat kita. Ujian itu menjadi sesuatu yang, jadi yang namanya ujian itu adalah juga datang daripada perantaraan manusia. Manusia yang mengganggu kita,
manusia yang menyakiti kita, manusia yang tuhmah kita, itu semua adalah bentuk-bentuk ujian daripada Allah SWT. Kita jangan ingat ujian daripada Allah tu yang musibah besar-besar yang tak membabitkan perantaraan manusia. Tidak. Yang membabitkan perantaraan manusia, mulut manusia yang mengata kita, itu semua adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tentukan, Allah yang gerakkan mulut orang tersebut, ya, untuk mengatakan apa yang dia nak kata kepada kita. Ya. Maka di sini maksudnya akhlak adalah berasaskan akidah. Akhlak dalam Islam ni asasnya adalah tauhid. Kenapa kita memaafkan orang lain? Sebab kita nak Allah Subhanahu Taala, kita nak redha Allah. Kita bukan buat memaafkan dia sekadar etika kemanusiaan semata-mata, bukan kerana humanism semata-mata, bukan kerana apa orang kata nak buat baik secara untuk peringkat bawahan sahaja. Tidak. Kita ada kontak dengan yang maha tinggi. Hati kita ni apabila kita maafkan orang, sebab kita nak sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sesuatu yang mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya akidah, akhlak berasaskan tauhid. Kita bukan memaafkan orang saja sebab nak maafkan orang. Tak. Kita maafkan orang sebab kita nak redha Allah SWT. Kita nak kemaafan yang besar daripada Allah. Ya. Di dalam hadis begitu, siapa yang nak dapat kemaafan yang besar daripada Allah, dia kena mudah memberi kemaafan kepada orang lain. Ya. Jadi semakin kuat tauhid kita. Sebab tu dalam buku Solat Seolah-olah Melihat Allah tu saya bahas dengan terperinci berkenaan dengan penghayatan tauhid itu sendiri. Kenapa bila kita dapat penghayatan tauhid, dan kita tenggelam dalam lautan tauhid, di situlah mudah untuk kita memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Sesuatu akhlak yang bukan lagi kita lakon-lakonkan, buat-buatkan, tetapi ianya muncul daripada rahim tauhid yang bersemayam dalam jiwa kita, dengan akidah yang kental, akidah yang kukuh, dan tauhid yang mantap dalam jiwa kita. Di situ akan menatijahkan akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Sebab apabila hati sudah bersemi dengan tauhid yang kukuh, maka di situ dia akan mudah bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara kisah yang saya kongsikan dalam kitab Solat Seolah-olah Melihat Allah tersebut, sebab dalam buku itu saya banyak selitkan kisah-kisah yang melambangkan tauhid, bagaimana orang-orang yang memiliki akhlak yang asasnya adalah asas tauhid, asasnya asas perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin kongsikan sebuah kisah seorang wali Allah wanita bernama Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Pada suatu malam, beliau sedang beribadah dalam salah satu bucu dalam rumahnya. Malam itu malam yang gelap gelita dan rumahnya tidak ada pelita pada malam tersebut, kerana Rabi'atul Adawiyah hidup dalam keadaan sangat sederhana. Dan pada malam tersebut tiba-tiba pencuri masuk dalam rumah Rabi'atul Adawiyah. Tanpa pencuri tadi dapat nampak Rabi'atul Adawiyah sedang berzikir di tepi bucu, salah satu bucu di rumahnya, dan bucu itu gelap. Jadi pencuri tak dapat nampak dia, dan dia cuba mencari sesuatu daripada rumah tersebut. Apa yang beliau terlanggar barang tersebut adalah ceri air. Dia nampak tak ada apa-apa yang dia boleh jumpa dalam rumah Rabi'atul Adawiyah pada malam itu kecuali ceri air. Maka dia pun ambil keputusan untuk keluar daripada rumah Rabi'atul Adawiyah tanpa ambil apa-apa. Dan ketika dia nak keluar daripada rumah tersebut, Rabi'atul Adawiyah mengatakan, "Wahai fulan, janganlah kamu keluar daripada rumah ini tanpa kamu membawa apa-apa di tangan kamu." Maka terperanjat pencuri tadi, rupanya ada orang punya dalam rumah ni. Jadi keluar suara. Jadi dia katakan, "Ya, saya memang nak keluar dengan sesuatu daripada rumah ni, tapi tak ada apa-apa. Dalam rumah ni tak ada apa-apa." Kemudian Rabi'ah bertanya, "Apa yang kamu jumpa dalam rumah ni?" Dia kata, "Hanya sebuah ceri air yang usang, yang lama, yang buruk. Ya. Saya tak perlukan dia." Maka Rabi'atul Adawiyah mengatakan, "Kalau begitu kamu ambil ceri air tersebut, kamu ambil air, kamu angkat air sembahyang, ambil wudu, dan kamu solat 2 rakaat. Kalau kamu solat 2 rakaat dalam rumah ni, saya jamin kamu keluar tanpa tangan kosong. Kamu keluar dengan sesuatu." Oh, pencuri tadi kata, "Okeylah, deal lah macam tu." Ya.
At least dia tak keluar dalam keadaan hampa, tanpa sebarang apa-apa yang dia boleh ambil. At least dia adalah barang yang nak dibawa keluar nanti, atau nak dibawa pulang ke rumah pencuri tadi, ya. Maka dia pun angkat air sembahyang. Dia angkat air sembahyang, dia pun masuk semula ke dalam rumah Rabi'ah dan dia sekerjakan 2 rakaat. Sebaik saja dia angkat takbiratul ihram 2 rakaat. Rabi'ah Adawiyah terus berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah datangkan orang ini di dalam rumahku, akan tetapi dia datang dalam rumah yang fakir, miskin, dia tidak jumpa apa-apa, dia tak dapat apa-apa daripada rumah ini, ya Allah. Akan tetapi sekarang, ya Allah, Engkau telah menjadikan dia berdiri di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau menjadikan dia berdiri dan berhadapan dengan-Mu yang maha kaya, ya Allah, dengan-Mu yang maha memiliki segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah datangkan dia sebagai tetamu dalam rumahku pada malam ini, ya Allah, dan aku tidak ada apa-apa untuk diberikan kepadanya, ya Allah. Dan sekarang dia menjadi tetamu-Mu dalam balai rung, dalam istana-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau keluarkan dia tanpa perkara yang mahal, tanpa perkara yang berharga di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah dia keluar daripada rumah ini dengan taufik, hidayah dan taubat daripada-Mu, ya Allah. Lihat bagaimana hati Rabi'atul Adawiyah. Ini adalah contoh orang yang menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah. Lihat bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Rabi'atul Adawiyah itu, ini berasaskan tauhid yang kukuh, berasaskan akidah. Sebab tu dalam kitab kita selalu jumpa, akidah, akhlak berasaskan tauhid, ataupun kadang-kadang disebut akhlak bertunjangkan akidah. Inilah maksudnya. Sebab kita bukan sekadar membincangkan etika yang dibincangkan oleh Barat. Mereka buat baik sesama manusia hanya lebih kepada nak fulfill human rights, ataupun lebih nak memenuhi etika kehidupan duniawi semata-mata. Just want to be polite. Tidak. Kita bukan just want to be polite, tetapi kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak yang kita berikan, akhlak yang mulia itu adalah berasaskan tauhid, berasaskan keimanan kita kepada Allah, hubungan jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Yang masuk ini adalah orang yang ingin mencuri, orang yang masuk, tetapi bagaimana beliau melayani pencuri tadi seolah-olah tetamu yang mulia, tetamu yang hebat, dan tidak ingin menghampakan pencuri tadi. Bayangkan kalau di tempat orang lain, boleh jadi pencuri tersebut dipukul, boleh jadi sampai terbunuh dipukul, sebab mungkin dia kelaparan, nak mencari sesuatu untuk isi keluarga rumah dia yang mungkin sedang kelaparan. Kadang-kadang dia dipukul sampai terbunuh di beberapa tempat, sampai boleh terbunuh pencuri, ya. Yang mungkin dia nak curi apa sahaja di dalam rumah, ya. Akan tetapi Sayyidina Rabi'atul Adawiyah melayani pencuri tadi dengan tip-top, dengan layanan yang hebat, dengan layanan yang subhanallah, ya. Tidak ada kebencian dia kepada pencuri yang datang ke rumahnya yang ingin mencuri barangnya, ya. Dan pencuri tadi, apabila dia ketika dalam sembahyang 2 rakaat tadi, tiba-tiba dia merasakan kelazatan yang sangat hebat yang dia tak pernah merasakan sebelum itu. Dan apabila dia selesai 2 rakaat, dia terasa tak cukup dengan 2 rakaat tersebut. Maka dia berkata kepada Rabi'atul Adawiyah, dia kata, wahai tuan rumah, boleh tak saya minta izin untuk tambah lagi 2 rakaat? Maka tersenyum Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah kerana mengetahui bahawa Allah sedang menunjukkan tanda-tanda yang Allah mengabulkan doa Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Maka Rabi'ah mengatakan, wahai fulan, teruskanlah dengan 2 rakaat yang berikutnya. Maka beliau pun sembahyang 2 rakaat, yang mana 2 rakaat kedua ini beliau merasakan lebih lazat daripada yang pertama. Dan akhirnya selepas selesai 2 rakaat itu, beliau bertanya lagi pada tuan rumah Sayyidina Rabi'ah, kata, wahai tuan rumah, boleh tak saya tambah lagi 2 rakaat? Kemudian Sayyidina Rabi'ah kata, teruskanlah, kamu boleh sembahyang berapa banyak pun sembahyang yang kamu nak, sesuka hati kamu. Maka lelaki tadi terus sembahyang 2 rakaat, lepas 2 rakaat, lepas 2 rakaat, lepas 2 rakaat, dan tanpa dia sedari bahawa dia telah sembahyang sepanjang malam, sehinggalah
salat subuh didirikan sampailah azan subuh berkumandang, dan Sayyidina Rabi'ah menangis di hadapan Allah kerana Allah mengabulkan doanya. Allah Ta'ala mengabulkan untuk memberikan sesuatu yang mahal kepada pencuri tadi. Asalnya Sayyidina Rabi'ah tidak mahu pencuri tadi keluar dengan tangan kosong. Maka pencuri tadi dia dah lupa yang tujuan dia datang situ untuk nak mencuri. Sekarang dia dah keluar dalam keadaan yang bersyukur. Dia bawa keluar, dia bawa keluar dengan sesuatu. Dia bawa keluar sesuatu yang sangat mahal, iaitu taubat. Jiwa yang kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa yang berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keluar dengan hati yang merasa menyesal dengan apa yang dilakukan. Dia keluar dengan hidayah. Dia keluar dengan hadiah taufik dan hidayah daripada Allah. Hadiah taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keluar daripada rumah wali Allah ini, Rabi'atul Adawiyah. Pencuri ini keluar dalam keadaan beliau menjadi orang-orang yang benar-benar bertaubat terhadap apa yang dilakukan selama ini. Dan sejak daripada itu, beliau telah meninggalkan perkara yang haram, perkara yang derhaka pada Allah, dan dia menjadi orang yang gigih, tekun, bertaubat, bersungguh dalam ibadah kepada Allah SWT. Dan beliau sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu dan kerohanian yang dipimpin oleh Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Demikian bagaimana akhlak kita dalam Islam ini bukan terbina sekadar etika ataupun just want to be polite semata-mata. Tidak. Tapi kerana hubungan kita dengan Allah, kita nakkan kebaikan daripada Allah, kita nakkan kebaikan yang melimpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian apabila pandangan kita terhadap alam ini adalah pandangan lautan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ akan lebih mudah untuk kita memaafkan orang lain tanpa kita lagi mengenang-enang perbuatan orang tersebut.